Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus Minggu Depan, di mana seperti yang anda baca dalam title program ini, kita akan memberikan sedikit pratonton atau preview berkenaan dengan berita-berita yang besar minggu hadapan. Dan sudah tentu banyak perbualan berlegar tentang hari penamaan calon pilihan raya negeri Melaka yang akan diadakan pada 8 November nanti. Itu minggu depan. Itu juga kita akan bincang selepas ini, tapi saya mahu rehat seketika dari politik. Kerana banyak liputan kita banyak didominasi oleh PRN Melaka dan juga PRN Sarawak yang mungkin akan diumumkan tarikh-tarikhnya tidak lama lagi. Tapi satu perkara yang saya kira agak signifikan minggu depan yang mungkin ramai orang masih lagi belum ketahui adalah buku yang akan dilancarkan oleh bekas pengerusi CIMB dan juga adik kepada bekas Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Nazir Razak. What's in a Name? Tajuk bukunya yang dikatakan mengandungi pelbagai pendedahan-pendedahan yang besar berkenaan dengan isu 1MDB, PRU 14 dan sebagainya. Ini secara terperinci dan komprehensif boleh anda baca di astroawani.com. Kami mendapat kandungan eksklusif sebelum buku itu dilancarkan pada 8 November ini. Dan saya mahu terus bersama dengan wartawan kami, Firdaus Azil, yang sempat membaca buku ini dan menulis artikel-artikel tersebut. Firdaus Azil, seperti yang kita kongsikan seperti tadi, visual tadi. Antara pendedahan dan juga poin yang paling besar dalam buku ini adalah menurut Datuk Seri Nazir, bahaya yang terbesar bagi Malaysia adalah raksasa berkepala tiga katanya. Apa itu raksasa berkepala tiga? Okey, baik, terima kasih Luqman. Seperti yang Luqman maklumkan, saya berkesempatan amat bertuah dapat mencerakinkan kandungan memori setebal 358 muka surat yang dinukilkan oleh Datuk Seri Nazir Tun Razak, yang seperti Luqman sebutkan, antara bab-bab yang menarik perhatian saya ialah mengenai raksasa berkepala tiga. Kalau boleh saya mentionkan ataupun saya sebutkan di sini, raksasa berkepala tiga itu apa yang didefinisikan oleh Datuk Seri Nazir Tun Razak ialah pertamanya politik wang, keduanya politik identiti dan ketiganya pemusatan kuasa melampau ataupun over centralization of power, yang mana ini tiga perkara ini sekian lama membelenggu, menghalang progres negara untuk menjadi negara maju. Dan beliau juga, tetapi di dalam memori itu juga, antara beliau juga yang menariknya beberapa kali telah mengkongsikan ataupun menceritakan bagaimana sebenarnya untuk kita menangani perkara ini. Itu semua dia ceritakan, tetapi beliau kata sekiranya tiga perkara ini ataupun yang kepala raksasa bertiga ini tidak ditangani dengan segera, maka amat mustahillah untuk negara ini maju ke hadapan, apatah lagi untuk mendepani pelbagai cabaran daripada dulu sampai sekarang, termasuk yang terbaru seperti yang boleh saya sebutkan, antara lainnya ialah revolusi industri 4.0, perubahan iklim yang kini kita juga terjejas kerananya, serta ketegangan ataupun peluang yang mungkin akan timbul antara konflik ketegangan di antara kuasa-kuasa besar, khususnya China dan juga Amerika Syarikat. Itu antara beliau sebutkan, dan juga beliau gariskan bagaimana apa yang dibayangkan oleh beliau sebagai apa yang dipanggil sebagai renewed Malaysia ataupun Malaysia yang diperbaharui, apakah yang perlu kita pelajari untuk mencapai tahap itu. Antara yang disebutkan ataupun diceritakan oleh Datuk Seri Nazir sendiri, Luqman. Seorang seperti Nazir Razak, Datuk Seri Nazir Razak mempunyai akses yang agak mendalam kepada ramai orang dan mempunyai juga cerita-cerita yang menarik yang buat pertama kalinya didedahkan dalam buku ini. Dan kita faham ada banyak pendedahan-pendedahan yang agak panas berkenaan dengan 1MDB, berkenaan dengan mungkin konflik yang wujud antara beliau dan juga Datuk Seri Najib apabila isu 1MDB ini mula hangat, dan hari-hari menuju ke PRU 14, pertemuan Datuk Seri Nazir dengan Tun Dr. Mahathir sebelum GE14. Apa pendedahan-pendedahan yang signifikan yang orang boleh jangka dalam buku ini, Firdaus? Okey, so boleh saya kata spoiler alert lah kita, sebab saya dah berpeluang untuk melihat. Tetapi apa yang boleh saya ceritakan ialah pertamanya, buku itu menceritakan, memperihalkan kehidupan beliau sebagai anak bongsu Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak, bermula daripada kecil, hubungan dengan 4 orang abangnya, termasuk Datuk Seri Najib sendiri sebagai abang yang sulung, perjalanan karier beliau di dalam sektor kewangan, bagaimana beliau sepatutnya, ini yang menarik, sepatutnya beliau bukan terlibat dalam sektor kewangan, tetapi
ada diceritakan bagaimana akhirnya termasuk dalam sektor itu dan akhirnya bukan sekadar pegawai biasa, malah membangunkan salah satu bank, institusi yang dianggap kecil ketika itu, akhirnya menjadi perbankan yang kedua terbesar di Malaysia, kelima di ASEAN kalau tak salah saya, dan antara institusi pelaburan yang terbesar di rantau Asia Pasifik. Dan daripada pengalaman yang beliau kecapi membangunkan CIMB menjadi gegasi perbankan itu, beliau akhirnya merasakan sesuatu yang tidak kena apabila operasi OneMDB, One Malaysia Development Berhad bermula. Malah sebelum itu lagi, kalau kita boleh ingat, asal usulnya OneMDB ni ialah asalnya daripada Terengganu Investment Authority, ditukar menjadi OneMDB sewaktu pemerintahan ataupun consented oleh abangnya sendiri. Dari situ beliau dan juga rakan-rakan dalam CIMB, nama-nama disebutkan, saya suka baca ni, nama-nama mereka merasakan benda yang tidak kena, dan sehingga satu tahap mereka merasakan OneMDB telah menghancurkan apa yang dipanggil sebagai framework ataupun rangka kerja yang telah dibangunkan oleh perbankan, khususnya CIMB sendiri. Dari situ kita tahu bahawa OneMDB ini melibatkan bukan sekadar negara, tetapi lebih pada kerana ia melibatkan juga tentang ahli keluarga. Kita ketahui Datuk Seri Najib merupakan abang sulung beliau. Ada episod-episod yang mengakibatkan hubungan mula renggang, dan melebihi itu bagaimana Datuk Seri Nazim menceritakan akibat penentangan, akibat protes yang secara halus beliau buat, terbuka beliau buat, akhirnya menerima ada impak-impak tertentu. Sebagai contoh, beliau dan isteri beliau, Datin Sri Azlina, serta anak-anak mereka, 2 orang anak mereka telah dilontarkan ataupun diserang di sosial media dan sebagainya, mengakibatkan beliau terpaksa pergi ke luar negara. Malah ini dalam satu bab turut memperlihatkan bagaimana Datuk Seri Najib memperakui mungkin serangan itu datang daripada kem Datuk Seri Najib sendiri kerana tidak puas hati bos mereka diserang. Itu yang tadi diceritakan. Dan juga beliau juga menceritakan rentetan hingga mengakibatkan beliau ketika itu hampir untuk menyokong secara terbuka Pakatan Harapan. Ini ketika pilihan raya umum ke 2018 ataupun baru-baru ini ke-14. Tetapi ada 2 wanita yang telah memberi nasihat kepada ini selain pada isteri Datuk Seri Azlina. Kerana mendengarkan nasihat 2 wanita, tokoh wanita itu, beliau berfikir panjang dan akhirnya tidak membuat keputusan untuk menyokong Pakatan Harapan secara terbuka. Siapakah mereka ini? Itu yang anda perlu mendapatkan, baca sendiri dalam buku memori ini, Lokman. Okey, itu antara dakwaan Datuk Seri Nazim. Sudah tentu kita belum lagi mendapat berita tentang respon semua individu-individu ini kepada dakwaan Datuk Seri Nazim yang dibuat dalam buku beliau. Seperti yang Firdaus sebut sebentar tadi, kita mungkin tidak mahu memberikan terlampau banyak spoiler alert. Tapi mungkin satu soalan yang orang tanya bila kita dengar pendedahan-pendedahan ini ataupun kita membaca buku ini adalah mengapa sekarang kesemua pengakuan ini dibuat dan tidak dibuat pada ketika itu sepanjang 2017 dan 2018. Firdaus, adakah itu diterangkan oleh Nazir dalam buku ini? Saya kira kalau saya imbas kembali, tebal tu, dan saya pun terpaksa, kalau bab OneMDB tu saya baca betul-betul lah, tetapi daripada awal, daripada karier, daripada beliau zaman beliau kanak-kanak sehinggalah membawa ke CIMB, sehinggalah menceritakan tentang OneMDB dan sehingga menceritakan vision baru, saya kira mengapa baru hari ini itu tidak diperincikan. Tetapi saya kira susunan episod-episod itu untuk membolehkan beliau berkongsi dengan rakyat Malaysia ke mana sepatutnya Malaysia ini patut berada, dan dia sepatutnya sudah tiba ataupun sudah sampai ke tahap mana yang beliau inginkan. Dan juga beliau kata ini bukan semata-mata untuk kehendak peribadi, tetapi demi meneruskan legasi Tun Abdul Razak untuk melihat negara ini bukan setakat cikai-cikai lah boleh cakap, tetapi kita sepatutnya sudah mencapai status yang lebih maju, dan bagaimana persiapan generasi akan datang. Itu yang beliau cuba susun. Bagaimana untuk supaya kita capai, supaya kita faham idea yang ingin beliau sampaikan. Dan saya kira itu antara yang ingin beliau sampaikan, dan sudah mesti perlulah baca buku ini, Lokman. Okay. Terima kasih Firdaus Azil, wartawan Astro Awani. Buku ini Nazir Razak, What's in a Name, akan dilancarkan minggu depan 8 November 2021, dan sementara itu seperti yang Firdaus sebut sebentar tadi, segala pendedahan-pendedahan yang penting dan excerpt ataupun sedutan ada Firdaus sudah cerakinkan di astroawani.com. Anda boleh ke astroawani.com dan search sahaja Nazir Razak dan akan ada artikel-artikel di situ. Kita berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.